Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okay, Alhamdulillah bertemu sekali lagi pada minggu ini. Okay, sepatutnya kita buat kuliah pada esok iaitu 1 hari bulan, tapi cuti umum sekali lagi. So kelas tak dapat dijalankan. Kelas digantikan dengan rakaman video yang saya buat sekarang. So saya harapkan pelajar boleh melihat video ini dan memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini. Terlebih dahulu kita mulakan kuliah dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua. Semoga pada tahun baru yang akan datang ini, iaitu pada esok hari, negara kita didoakan semoga lebih selamat, lebih sejahtera dan lebih aman. Okey, semoga pandemik COVID-19 dapat diatasi ataupun dikurangkan dan kehidupan seperti biasa. Itu yang kita harapkan. Dan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, aman dan selamat. Okey, apa khabar semua? Okey, seperti biasa saya akan teruskan kuliah pada hari ini. Tak dapat jumpa lagi live pada minggu ini. Minggu ini adalah minggu, kalau tak silap saya, minggu ke-12. So maksudnya kita ada 2 minggu lagi, minggu 13 dan minggu 14. Iaitu kita insya-Allah kita boleh buat secara face to face, secara dalam talian. Saya harapkan minggu 13 kita teruskan pada sesi pembentangan. Ada 2 grup lagi, iaitu kefahaman naratif untuk minggu 13, dan minggu 1 lagi ialah tulisan awal, minggu terakhir. Okey, itu yang perancangan saya yang saya nampak lah. So maksudnya 2 minggu mendatang insya-Allah ada kuliah secara bersemuka dalam talian. Okey, untuk hari ini saya nak fokuskan topik lain, tapi sebelum itu saya nak tengok progres dulu. Progres pelajar dalam My Guru. Okey. Saya login dulu My Guru. Sebab minggu lepas pun saya dah minta kena ada jawab forum. Okey. Mana dah? Okey ni. Okey, first saya nak tengok forum. Pun baru saya dah share ada beberapa kali. Forum ketiga, penerangan tugasan Kit Media menggantikan cuti apa hari tu? Cuti Christmas. Saya dah buat video juga, video rakaman kuliah. Saya minta kamu lihat rakaman video, ada link. Link video ni dalam Google Drive saya dah share kepada semua. Semua boleh akses dan tengok dan fahamilah apa yang saya sampaikan tentang bagaimana nak menyempurnakan Kit Media. Berdasarkan video tersebut, okey, nyatakan tajuk dan objektif pembelajaran. Okey, saya nampak ramai dah jawab, tapi tak semua jawab. Rasanya dalam 18 je ke? Separuh tak jawab, hampir separuh. Kalau tengok jawab pun saya boleh nampak ada yang terus jawab, rasanya tak tengok video. Kalau yang tengok video tu mesti dia tahu macam mana nak buat objektif pembelajaran yang tepat. Ada kriteria A, B, C, D. Kalau ikut tu maksudnya dia tengok video lah. Kalau tak dia main buat je. Dan objektif tu macam mana? Okey. Tanya kepada yang dapat jawab dalam tempoh yang ditetapkan. Kalau tengok dalam grup monitoring forum, saya boleh check. So siapa tak hantar tu saya kira tak adil lah ya. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ramai, 10, 11. Daripada 29 orang, 18 dia hantar, 11 tak hantar. Okey, kalau ada yang masih nak hantar, saya bagi peluang lagi, boleh hantar.
dalam private message seperti yang dibuat oleh Salmia. Jawapan forum 3 mungkin dia terlepas, sebab dalam forum tu due date 31 hari bulan, dia bertukar tarikh je 12 AM tu bertukar tarikh, terus habis tamat tempoh. Saya tak boleh ubah yang itu dalam sistem. Ini saya terima lagi lah, so sini kira adil lah. Saya lain-lain pun boleh buat. Kemudian itu forum. Yang kedua, assignment. Assignment ada 3 assignment, 2 dah habis tamat tempoh due date. First, analisis artikel saya dah bagi markah, cuma saya tak publish lagi. Saya akan publish pada minggu ke-13. Saya tak letak markah kat sini lah, markah dalam MySys. Ada satu orang yang belum hantar, Nur Syahira Abdul Rashid, disebabkan ada masalah. Saya dah bagi pelepasan kepada beliau, dia akan dapat hantar sebelum minggu ke-13 lah, sebab saya nak upload markah. Kemudian tugasan yang kedua yang dah settle, ringkasan proposal penyelidikan. Yang ni saya tak semak lagi, saya akan semak minggu depan, insya-Allah, jika ada masa dan ruang. Harap-harap ada masa lah. Kalau tak ada masa, saya kena cari masa. Ini ada beberapa orang yang tak submit. Okey, Salmia, Hasni dan Ummu Hani. So diharapkan juga dapat hantar sebelum minggu ke-13, sebab saya nak key in markah. Okey, Nur Atika ni sebenarnya tak ada dalam sistem. Dia dah drop kursus ini, pasal dia dari fakulti lain. Kemudian assignment yang ketiga, masih ada tempoh untuk menjawab sampai 10 hari bulan 1. Saya dah panjangkan tempoh menjawabnya seminggu, sampai minggu ke-13 lah. Project Kit Media, kita tengok ada yang dah hantar ke belum. Rasanya ada. Project Kit Media tak ada lagi hantar. Tapi rasanya ada yang dah hantar awal dalam private message untuk saya semak. Itu pun saya dah semak dah. Sauni saya tengok paling rajin lah untuk semester ni dalam grup ni. Okey, saya dah semak, dia dah betulkan dah tu rasanya. Okey, itu tentang tugasan. Okey, yang lain-lain tak ada. Itu untuk My Guru. Okey, untuk hari ini topik yang saya nak bincangkan ialah berkaitan topik yang ke-9 kalau rujuk dalam proforma, berkaitan pentaksiran kemahiran bahasa dan literasi kanak-kanak, merangkumi prinsip-prinsip pentaksiran, kaedah pentaksiran secara tidak formal dan formal, dan seterusnya topik yang ke-10 alat penilaian. Okey, contohnya rekod berterusan dan sebagainya. Itu yang saya nak fokuskan pada hari ini. Bila dia disebut tentang pentaksiran dan sebagainya, okey, saya merujuk kepada nota yang sangat penting ataupun yang sangat sesuai, yang sangat lengkap tentang pentaksiran dalam pendidikan awal kanak-kanak. Saya merujuk kepada kurikulum standard prasekolah kebangsaan ataupun KSPK, sebab saya melihat KSPK ni memang asalnya untuk prasekolah, tapi bila saya melihat konsep pentaksiran yang ditekankan sebenarnya merangkumi aspek pendidikan awal kanak-kanak, sama ada di taska ataupun di tadika. Okey, kita pergi satu persatu. Alright, saya harapkan semuanya jelas. Saya rekod ni melalui OBS juga, dia rekod screen, tak berapa susah sangat. So saya just pergi mana-mana page lah, dia nampak lah. Saya just klik je macam biasa, dalam screen tu dia rekod. Ini rekod dia OBS. Dia start dah baru 9 minit. Okay, saya tak nak lama lah. Okay, kita pergi pentaksiran. Okay, kena bezakan antara pentaksiran dan penilaian. Okay, ada perbezaan, tak sama. Pentaksiran merupakan satu proses yang menyeluruh, yang sistematik,
untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan pembelajaran murid. Merupakan proses maksudnya ada proses daripada peringkat awal, pertengahan sampailah akhir. Okey, itu pentaksiran yang sistematik, yang menyeluruh. Okey, kadang-kadang dalam proses itu dia melibatkan pengukuran, pengujian dan penilaian. Penilaian ini sebenarnya subdomain dalam pentaksiran. Pentaksiran yang lebih umum, yang lebih besar, penilaian salah satu daripada pentaksiran. Okay, proses yang panjang, yang menyeluruh, sistematik. Tujuannya untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan atau pencapaian dan pembelajaran kanak-kanak. Apa tujuannya? Mengesan pertumbuhan dan perkembangan, termasuklah kesan perkembangan literasi ataupun bahasa kanak-kanak. Lebih kepada murid, okey, pertumbuhan, kecerdasan, kekurangan, kelebihan, kemudian maklum balas, kemajuan murid. Maklum balas ni untuk diberikan kepada ibu bapa ataupun pihak sekolah, taska, tadika dan seterusnya merancang tindakan susulan. Ciri-ciri untuk pentaksiran untuk awal kanak-kanak, mementingkan proses, bukannya produk. Proses itu penting, apa yang kanak-kanak dapat kuasai secara tidak formal. Okey, secara tidak formal ni maksudnya dijalankan secara dalam keadaan semula jadi, suasana semula jadi, bersifat diagnostik. Diagnostik maksudnya untuk mengenal pasti, okey, kelemahan dan kelebihan kanak-kanak, dan berterusan sepanjang tahun, okey, ke awal dan seterusnya lah. Okey, kepentingan kepada guru, okey, gambaran, okey, tentang guru lah. Poinnya ialah dalam pentaksiran tu kita dapatlah, nanti kita dapat menilai sejauh mana keberkesanan pengajaran guru, sejauh mana keberkesanan cara pengajaran, penyampaian guru. Okey, ia tentang kanak-kanak. Dan seterusnya perbaiki, kalau ada kekurangan, kelemahan, kita boleh perbaiki. Maksudnya tak adalah mengajar syok sendiri. Ingat betul je semua. Tapi bila buat pentaksiran kita nampak, oh, kadang-kadang ni macam ni, tak berapa ni lagi faham, mungkin ada something wrong. So apa yang perlu diperbaiki? Perbaiki PNP, apa tindakan susulan untuk bantu kanak-kanak. Okey. Kepentingan kepada murid pula, memahami tujuan belajar dan perkembangan dia tahu perkembangan dia macam mana, apa yang dia boleh, apa yang tak boleh, bagi motivasi. Okey, seterusnya prinsip-prinsip pentaksiran, merangkumi aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Okey, untuk kemahiran ataupun aspek bahasa dan literasi awal, dia termasuk dalam domain mana? Ini kita panggil domain, 3 domain utama, KAP, kognitif, efektif dan psikomotor. Untuk bahasa dan kemahiran literasi awal termasuk dalam kategori domain mana? Siapa boleh jawab? Jawab. Jawab sendirilah. Yes, dalam domain kognitif, intelek, pemikiran. Selari dengan tujuan yang telah ditetapkan, maksudnya apa yang kita nak nilai, kita dah tetapkan awal. Okey, dilaksanakan secara berterusan, sah dan sahih. Maksudnya sah, maksudnya kita buat tu dengan jujur, dengan tepat, dengan betul, jangan manipulate data, sesuai dengan perkembangan murid dan berasaskan kaedah saintifik. Okey, maksudnya sesuai perkembangan murid, maksudnya instrumen yang kita gunakan sesuai dengan murid, penuh beretika dan mengambil hak ataupun mengambil kira hak asasi kanak-kanak. Okey, ini adalah proses ataupun tata cara pelaksanaan dalam grafik. Langkah-langkah. Kan kita sebut tadi pentaksiran ini proses. Inilah prosesnya. Bermula dengan merancang. Merancang ni di sini maksudnya apa yang kita nak nilai. Apa yang kita nak taksir, nak nilai, nak tengok apa, kemahiran apa. Okey, bahasa dan literasi. Lepas tu dah tahu namanya, bina instrumen. Guna instrumen apa? Nanti saya jelaskan selepas ini. Dah ada instrumen, dah valid dasar, okey, pelaksanaan kita menilai kanak-kanak secara formal ataupun secara tak formal. Dah melaksanakan, lepas tu kita rekod. Rekod tu kita bagi data lah. Dah rekod, kemudian menganalisis data. Kita analisis data, akhirnya bila kita analisis data, kita dapati ada 2 kategori kanak-kanak. Tidak dengan ya. Tidak tu maksudnya belum menguasai lah, ia telah menguasai. Okey, bagi yang tidak sebelah kiri ni, apa yang perlu? Perlukan bimbingan.
lah, dapat bimbingan, nilai balik sampailah dia dapat menguasai. Lepas menguasai pengukuhan ataupun pengayaan ataupun pergi ke pelajaran yang seterusnya lah. Itu proses. Kemudian kaedah secara umumnya, kaedah pentaksiran untuk peringkat awal kanak-kanak, kaedah yang paling utama ialah pemerhatian. Pemerhatian maksudnya untuk bahasa dan literasi kita boleh perhatikan juga. Tapi untuk bahasa dan literasi boleh tambah lagi kaedah-kaedah yang lain, nanti saya bincangkan selepas ini. Apa yang diperhatikan? Tingkah laku, interaksi dan proses pembelajaran kanak-kanak dilaksanakan secara berkala dan tidak berkala, dan boleh melibatkan orang lain seperti rakan sebaya, guru, ibu bapa, komuniti dan sebagainya. Pemerhatian, kita perhati. I'm watching you. Tengok apa? Tingkah laku, interaksi dan sebagainya lah. Rekod pentaksiran, mungkin cikgu-cikgu semua pun yang, kalau cikgu-cikgu semua dah biasa dari senarai semak, skala kadar dan sebagainya. Senarai semak. Contoh senarai semak ataupun dalam istilah yang mudah, checklist. Orang biasa dengar checklist. Bila senarai semak dia tak faham, bila checklist dia tahu. Maksudnya ada item-item yang perlu kita semak, ada atau tak ada. Maksudnya item-item tu kita dah sediakan awal. Contohnya item-item berkaitan bahasa dan literasi kita dah sediakan awal. Lepas tu bila kita buat pemerhatian, kita tinggal tik je. Tik. Ya, tidak. Itu senarai semak. Apa yang diperhatikan? Tingkah laku dan sebagainya lah. Kekerapan tingkah laku. Contohnya tentang bahasa, kanak-kanak boleh bertutur, tik. Kanak-kanak boleh menyuarakan pendapat, tik. Kanak-kanak boleh, itu kalau kaitkan dengan literasi ataupun bahasa. Sama juga komponen-komponen lain. Seterusnya, ini contoh senarai semak. Perkara bahasa Melayu. Contoh huruf vokal A, Z, konsonan vokal, konsonan. Ini contohlah. Dia tik bila dia dapat. Dia bila dia kuasai 5 bulan 1, 3 bulan 1 dan sebagainya. Ini nama kanak-kanak. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, senarai semak juga ni, tentang bahasa. Ini lebih detail lah, nama murid apa semua. Kemudian apa pemerhatian. Kemahiran. Contohlah ucap selamat arahan mudah, memahami ucap selamat, memberi arahan mudah. Ini item-item dah disediakan awal. Masa buat pemerhatian tinggal tik je, isi. Mungkin isi yang ini kosong tinggal isi lah. Ini dah disediakan awal, dan catatan jika perlu. Ini contoh lain untuk. Skala kadar pula bermaksudnya ada darjah kemajuan, maksudnya ada tahap darjah kemajuan. Kita ada tahap, tak perkembangan. Skala kadar, rating scale. Skala secara angka ataupun grade. Itu perbezaan tadi. Yang tadi checklist tu tak ada tahap, dia just ya tidak bila dia kuasai kan. Ini ada skala. Contoh skala dia ni, dia ikut bintang. Sentiasa memerlukan bantuan. 2 bintang boleh melakukan aktiviti dengan bantuan. 3 bintang tanpa bantuan. Contohnya lah, itu skala dia 1, 2, 3. Contoh ini fizikal. Ada tak yang bahasa? Skala kadar. Ini bahasa lah, BM3, mengecam dan menyebut. Dia ada standard prestasi. BM belum menguasai. BM tu maksudnya belum menguasai, hanya boleh menyebut abjad. SM boleh mengecam dan menyebut sebagai abjad. TM dan sebagainya. Ini tahap dia. Standard prestasi dia, inilah TM dia kat mana. Berapa ribu lah. Pemerhatian kali pertama. Catatan lah. SM. Ini contoh untuk skala kadar. Skala kadar. Contoh juga boleh kita ambil dalam standard prestasi. Dalam standard prestasi, saya tengok dulu nota. KSPK. Mana dah KSPK? Ni standard prestasi untuk tunjang komunikasi. Dia sebenarnya standard prestasi tu sebenarnya skala kadar lah. Dia punya instrumen, dia punya jenis rekod dia. Standard prestasi, mana standard prestasi? Ujung. Ni standard prestasi. Standard prestasi dia guna tahap penguasaan ni lah. Skala kadar dia 1, 2, 3. Tadi bintang sama jugalah. Belum menguasai, sedang menguasai, telah menguasai, contohnya lah.
Ini tafsiran dia. Rujuk KSPK lah balik nanti ya, untuk makluman lanjut. Nah, ini perbezaan satu, apa yang dia boleh buat. Mungkin lemah lah, sederhana dan baik. Contoh untuk tunjang komunikasi adalah berkaitan bahasa Melayu. Kemahiran mendengar bertutur, ada tafsiran setiap setiap tahap penguasaan tu, ataupun dia ada rubrik dia. Kita panggil rubrik pun boleh juga ni, sama lah. Okey, bagi setiap ini contoh skala kadar untuk bahasa. Kemahiran menulis, boleh menulis huruf dengan cara yang betul. Tapi bila saya teliti, bila saya analisis dokumen ini, standard prestasi ini, sebenarnya standard prestasi bagi setiap konstruk ataupun tunjang ini sebenarnya dia belum mencukupi. Kadang-kadang ada standard pembelajaran ataupun standard kandungan yang tak di cover dalam standard prestasi ini. Tapi sebenarnya dia mungkin memerlukan flexibility ataupun cikgu lah kena ubah suai mana yang patut dan mana yang kurang, perlu tambah, mungkin boleh bina item sendiri, tak ada masalah kalau tak cukup lah. Contoh kemahiran menulis kan, terus kemahiran menulis, kemahiran pra menulis mana? Tak ada. Sama jugalah yang lain-lain boleh, tapi nak bagi tunjuk lah dia punya cara sistemnya, rekodnya macam mana. Boleh ubah suai item, konstruk dan tafsiran itu. Kalau untuk bahasa lah. Literasi mungkin boleh komponen lain, contoh cetakan, ambil item-item tentang cetakan, tafsirkan. Sama juga macam tulisan awal, kefahaman relatif, kesedaran, fonologi. Okey, itu standard prestasi berbentuk skala kadar. Rekod anekdot. Rekod anekdot dah namanya rekod anekdot. Anekdot maksudnya catatan ringkas. Anekdot, dot. Catatan ringkas tentang peristiwa atau tingkah laku murid. Mungkin dia boleh bercakap, dia berbual, boleh sebut huruf vokal, peristiwa atau tingkah laku berkaitan bahasa dan literasi lah. Okey. Tapi dia direkod tu tak dirancang, tiba-tiba dia berlaku spontan oleh kanak-kanak. Alright. So kita catat. Sebab tu kalau cikgu sepatutnya di masa mengajar tu dia sentiasa ada pen dan kertas, buku nota kecil, untuk dia buat catatan. Okey, dilakukan terhadap murid secara individu ataupun kumpulan, tiada had masa, mungkin dalam 3 minit, 5 minit tiba-tiba budak tu buat, okey rakat. Catat. Kanak-kanak dapat buat apa? Kanak buat. Ditulis secara objektif apa yang kanak-kanak buat selepas pemerhatian dilaksanakan. Bukan setakat selepas, semasa pun boleh. Selepas, selepas on the spot. Bukan selepas maksudnya 3 jam kemudian baru rekod. Lupa dah. Sepatutnya rekod selepas dia buat, terus rekod, terus catat. Apa yang Ali, okey, tarikh bila. Adalah buku catatan kecil tu. Ini contohnya. Pemerhatian. Ada nama apa? Ini selepas dia munikan lah, tapi dia catat inilah. Catat apa yang dilihat. Yang dilihat tingkah laku kanak-kanak tu, bukan catat bahagian pemerhatian ni lah. Lihat apa yang kanak-kanak tu buat. Jangan pula bagi pandangan kat sini. Kamu bagi argument ataupun penilaian kat sini, tak boleh. Nak bagi pandangan ataupun ulasan dekat sinilah, ulasan baru boleh buat. Apa yang bermaksudnya? David cuba berkomunikasi dengan secara bukan verbal, tentang bahasa bukan lisan. Ini membantu rakan, ini kemahiran sosial. Contohlah ulasan. Seterusnya rekod berterusan. Catatan dalam bentuk naratif juga. Kalau yang tadi senarai SMA, skala kadar tu, catatan tu mungkin dalam bentuk kuantiti ataupun nombor. Tapi kalau rekod berterusan dan rekod anekdot dalam bentuk naratif. Apa perbezaan rekod anekdot dan rekod berterusan? Siapa boleh jawab? Cepat jawab, cepat. Jawapannya ialah, okey, perbezaannya ialah kalau rekod anekdot tadi dia tak dirancang. Kalau berterusan ni, rekod berterusan dia dirancang untuk buat penilaian ataupun pemerhatian. Itu perbezaannya. Kalau rekod berterusan secara spontan, kanak-kanak tu buat suatu peristiwa yang kita boleh nampak lain daripada luar daripada kebiasaan. Catat. Okey. Sama juga individu kumpulan, ditentukanlah masa, tempat, apa nak perhatikan, buat pemerhatian. Dan pemerhatian tu jalankan selama 5 hingga 10 minit. Ini contohnya lah, dia catat. Sama juga, catat apa yang kanak-kanak boleh buat. Ini ulasan lah. 10 hingga 15 minit. Rasanya 5 minit bukan ini saya catat, yang banyak lagi lah.
Lepas tu bagi ulasan apa kanak-kanak boleh buat ataupun kelemahan dan kelebihan kanak-kanak dari aspek perkembangan dia lah. Ini pun boleh tengok dan sebagainya untuk bahasa. Persampilan masa, ini tentang kekerapan tingkah laku dari segi jangka masa lah. Saya tak tekankan sangat dalam nombor lah, ya dan sebagai jumlah tingkah laku, tik-tik. Contohnya lah, pergi ke tandas tingkah lakunya, itu contoh lah. Kemudian peristiwa, ini contoh peristiwa. Persampilan peristiwa sama juga lah, pemerhatian, tapi dia buat catatan beberapa kali kekerapan ataupun perlakuan tersebut dilakukan oleh kanak-kanak. Contoh perbulan awal, tik-tik, tiga ini yang tarik bila. Okey, yang lain-lain contoh dua lah. Dan akhir sekali, portfolio, menyimpan evidence yang diwujudkan dalam bentuk pelbagai seperti file dan album, semua hasil kerja kanak-kanak lah dalam file portfolio. Kalau ada mungkin portfolio untuk bahasa dan literasi, semua hasil-hasil kerja kanak-kanak, gambar, apa, video, audio dan sebagainya. Cumanya perlu disimpan dengan baik, sistematik. Okey, ini contohnya lah. Cumanya bila saya tengok adalah sebelum-sebelum bila saya pergi buat penilaian praktikal belajar-belajar saya, bila saya tengok portfolio guru, kadang-kadang simpan je tapi tak ada analisis. Apa maksudnya? Just simpan untuk koleksi, untuk paparan saja. Sayangnya evidence itu tak nampak apa yang kanak-kanak boleh buat, apa yang kanak-kanak yang tak boleh buat, kelemahan dan kekuatan kanak tak dianalisis, hanya simpan saja. Sayanglah. Maksudnya ada rekod, ada catatan, okey kanak-kanak bila tarik, umur berapa, apa kanak-kanak boleh. So boleh nampak progres pada awal, pertengahan dan akhir tahun. Dan simpan dengan kemas lah. File pun bukannya just file kertas, file abal tu yang simple je. Macam buat ala kadar je, cukup syarat. Sayanglah, sebagai seorang guru dan sebagainya, sepatutnya kena buat, itu kan passion. Apa maksudnya, kita punya semangat. Kerja kita kan dalam kita punya bidang, buat betul-betul, lengkapkan, buat sebaik mungkin lah. Okey, untuk kanak-kanak ini contoh lah. Dia ada buat catatan apa yang kanak-kanak boleh buat. Okey, dan satu lagi IPPK ni, ini yang guru-guru prasekolah lah ada buat sama lah tentang seutuhnya dan sebagainya. Saya tak terangkai yang itu. Okey, itu serba sedikit tentang pentaksiran secara umum, secara general yang boleh diadaptasikan untuk bahasa dan literasi. Okey. Tetapi untuk hari ini ada nilai tambah saya nak bagi tunjuk. Ini yang specialnya kelas saya ni, ada nilai tambah, ada maklumat tambahan, input baru. Okey. Untuk pentaksiran bahasa dan literasi kanak-kanak, saya telah membangunkan, bukan saya seorang lah, saya punya rakan-rakan, penyelidik bersama, termasuklah supervisor saya dalam kajian kajian PhD saya membangunkan satu instrumen. Biasa orang bangunkan produk ni, dia bangunkan modul. Saya tengok kat Malaysia ni banyak orang bangunkan modul dah. Modul bahasa, modul kecepat baca dan banyak modul. Tapi kurang dari segi pembangunan produk tentang instrumen, alat penilaian. Masih kurang lagi. Siapa yang berminat untuk peringkat level PhD, Master Mode A, boleh bangunkan produk. Salah satunya fokus kepada produk instrumen. Masih kurang, totally kurang. Okay, itu satu. Okey, saya bagi tunjuk produk saya ni boleh diakses secara percuma, online saja. Saya dah upload, saya dah dapatkan ISBN, so tak ada masalah dari segi copyright dan sebagainya. Saya kongsikan bersama untuk kegunaan bersama. Guru-guru di luar sana boleh guna untuk kanak-kanak nanti di kelas. Untuk yang study dalam program pengajian PhD ke master ke, boleh guna untuk kajian. Jika berminat nak buat kajian tentang bahasa dan literasi, boleh gunakan instrumen saya ini. Dah sah dan valid dah.
dah buat kesan dan keboleh percayaan. So untuk peringkat mode C, mode B boleh guna. Mode C, mode A pun boleh guna lah, tapi tengoklah skop kajian dia macam mana kan. Okey, saya tunjukkan kat mana boleh dapat. Di sini, website NCDRC, National Child Development Research Center. Pergi ke ncdrc.upsi.edu.my. Okey. Kemudian pergi ke bahagian e-book. E-book ni banyaklah. Ada monograf dan sebagainya. Pergi ke bahagian books. Hopefully dapatlah. Ini boleh akses secara percuma, online je. Boleh download. Nanti saya terangkan. Tak dapat pula. Dah. Ni. Ini antara produk lain lah. Modul-modul ini pun hasil daripada pembangunan daripada pilih saya pun terlibat jugalah dalam produk-produk ni. Ini dia kit indikator kemahiran literasi awal, IKLA. Ini yang saya bangunkan. Lain-lain itu boleh download juga. Yang lain pun boleh download. Nanti yang ini modul-modul ini saya terangkan kemudian lah, jika ada masa yang sesuai. Kalau tak boleh akses, boleh download dan boleh buat aktiviti untuk kanak-kanak. Sini semua percuma, telah mempunyai ISBN, copyright dan sebagainya. Untuk kegunaan bersama dan manfaat bersama untuk kanak-kanak. Boleh download dan gunakan sebaiknya. Okey. Ini adalah kit. So bila klik ni terus keluar Google Drive, so boleh download lah. Ini borang catatan dan sebagainya, buku cerita semua ada. Saya bagi tunjuk buku panduan lah. Buku panduan ni tata cara nak guna. Okey, buku panduan saya dengan Dr. Zainal. Dr. Zainal saya punya penyeliau. Dr. Mazlina terlibat sekali. Sini bahasanya bawa geran. Kemudian saya jadikan salah satu skopnya untuk pembangunan isu ini, saya jadikan sebagai untuk pengajian saya lah. Okey. Okey, diterbitkan pada tahun ini oleh NCDRC. Ini ISBN dia. Okey, sini senarai kandungan. Okey, kita pergi lawan by one ni. 76 page semuanya. Apa yang menariknya? Okey. Ada pengenalan. Merupakan instrumen alat untuk menilai kemahiran literasi awal bagi kanak-kanak berumur 3+ hingga 4+. Maksudnya berumur 3 tahun ke atas hingga 4 tahun ke atas. Mungkin 3, 4, 5 tahun boleh. Okey. Menekankan pentafsiran autentik. Autentik ni bermaksudnya dalam keadaan yang sebenar dan bermakna. Yang sudah bermakna, maksudnya di sini secara semula jadi. Maksudnya di sini saya gunakan aktiviti membaca buku cerita. Maksudnya di sini banyak kali pula maksudnya di sini. Apa dia? Semasa kanak-kanak bercerita, kanak-kanak secara tidak langsung dia tak sedar dia sebenarnya dinilai. So maksudnya dia boleh menunjukkan kebolehan yang sebenar lah. Okey. Dia dinilai dari semasa aktiviti membaca buku cerita. Mereka anggap sedang baca buku cerita, tapi sebenarnya sedang dinilai. Dapat dinilai dengan tepat sebab diperoleh secara langsung dengan kanak-kanak. Ini dibuat secara one by one. Memang ada banyaklah masa. Memanglah perlukan masa tertentu dan sebagainya. Dijalankan secara individu. Okey, tapi saya nampak kelebihannya ialah secara direct. Kita boleh nampak tepat. Kanak-kanak tu boleh buat. Kalau macam pemerhatian tadi, mungkin ada beberapa aspek ataupun kemahiran kita tak boleh nampak secara direct, secara langsung, secara melalui pemerhatian biasa. Sebab perwatakan tu, kemahiran tu tak menonjol, tak timbul. Kita perlu ada bagi rangsangan baru dia buat. Sama lah ni, saya bagi rangsangan buku cerita tu, dia kena buat. Ada soalan, temu buat betul tu, dia akan buat. So macam dapat lah dinilai. Kalau pemerhatian biasa kita tak bagi rangsangan, okey, buat, baca apa semua. Kita boleh dapat aspek membaca je, kemahiran kefahaman, tapi aspek lain tak dapat. Itu salah satu kelemahan pemerhatian. Untuk IKLA ini digabungkan antara pentafsiran formal dengan tak formal. Tak formalnya ialah temu bual berstruktur.
Secara formanya lah sebab dijalankan secara individu dan standard. Maksudnya dan berasaskan permintaan. Maksudnya kita perlukan ada masa tertentu. Lepas tu secara individu, standard maksudnya caranya sama, soalannya sama, keadaannya sama. Tapi poinnya masih menggunakan temu bual berstruktur, bukannya peperiksaan ataupun ujian, bukan. Okey, secara lisan. Okey, melibatkan perbualan temu bual tadilah antara orang dewasa dengan kanak-kanak secara individu. Bermula pada aktiviti sebelum, semasa dan selepas membaca buku cerita. 3 tahap lah, sebelum membaca buku cerita dan sebagainya. Okey, so ini bertepatan dengan amalan bersesuaian perkembangan, tidak mengikut kaedah ujian atau peperiksaan. Ya, kita tak boleh. KPM telah memasukkan amalan pemeriksaan murid. Okey, bukan setakat di prasekolah, memanglah di sekolah rendah pun dia dah masukkan menggantikan pentadsiran bilik darjah. Boleh buat melalui aktiviti bercerita. Tengok, sesuai melalui aktiviti bercerita lah, main peranan dan sebagainya. Okey, mencetuskan fenomena baru ya, sebab saya nampak orang ingat bercerita je. Sebelum ni buat aktiviti bercerita je tapi tak buat penilaian. Itulah fenomena barunya. Dia buat aktiviti bercerita, dalam masa yang sama kita buat penilaian. Kan kita dapat nilai tambah kat situ. Daripada buat bercerita je, memanglah ada manfaatnya, tapi why not kita boleh buat penilaian. Okey. Okey, lepas tu macam tadi kan saya dah jelaskan kaedah utama pemerhatian. Tapi yang ini fenomena barunya kita buat dalam kaedah temu bual. Okey. Ini dah. Okey, keadaan semula jadi. Dan iklan juga ini bukan semua yang komprehensif, sebab boleh juga menilai 5 komponen kemainan literasi awal. Dalam satu instrumen, dalam satu aktiviti bercerita ini boleh fokus 5 komponen, iaitu bahasa, cetakan, fonologi, kefahaman naratif dan tulisan awal. Okey. So, dalam konteks yang lebih spesifik sebagai seorang pendidik ataupun siapa-siapa saja boleh gunakan ini. Okey, contohlah kalau pendidik dia dijadikan sebagai ujian saringan awal. Okey. Contohnya bagi kanak-kanak yang baru memasuki taska ataupun tadika. Yang baru masuk taska atau tadika, contohlah umur 2 tahun kan, nak pergi ke 3 tahun ataupun ke 3 tahun 4 tahun. So kita test dia pada awal tu. So mana dia lemah? Bahasa atau komponen-komponen lain. So daripada kelemahan itu kita boleh nampak dia apa yang dia perlukan lebih banyak pengajaran. So kita boleh plan lah pengajaran kita lebih awal lah. Majoriti dia perlukan apa. Sama juga kalau nak pergi ke tadika, daripada taska pergi ke tadika, contoh umur 5 tahun kan, pada awal tahun 5 tahun tu lah ujian saringan. Test kanak-kanak, sebab kanak-kanak berbeza kan pencapaiannya, dia masuk tu dengan pelbagai latar belakang yang berbeza. Ada yang dah dapat pendedahan awal, ada yang tak. So kat situ kita boleh kenal pasti kanak-kanak, kelebihan dan kelemahan, dan secara overall pun boleh. Walaupun autentik, tapi pelaksanaan adalah standard. Okey, pelaksanaan tidak perlukan latihan khusus, cepat, mudah, tak perlu kos yang tinggi. Alright. Ini reka bentuk lah, macam ni saya bangunkan adalah pengenalan sedikit. Untuk untuk pelajar pasca, master, mod C, mod B boleh guna. Mungkin boleh mengenal pasti komponen literasi awal. Pelajar saya dulu ada seorang buat daripada Sarawak. Dia guna instrumen saya ni untuk kajian master mod C nya. Dia bandingkan, dia nak tahu sebab tak pernah digunakan di Sarawak. So dia gunalah di Sarawak tempat dia. Macam mana tak perkembangan kanak-kanak di sana, di Sarawak, dan dibandingkan pula mengikut umur ke ataupun jantina. Boleh juga mengikut tahap sosioekonomi ibu bapa ataupun mengikut taska tadika. So banyak benda boleh buat. Dan cari instrumen tak perlulah susah nak cari instrumen kan. Guna yang ini saja. Dapatkan sampel dan buat perbandingan. Itu untuk kuantitatif lah. Buat perbandingan mengikut salah satulah demografi dia. Tak perlu semua pun. Untuk mod C, mod B mungkin perlu banyak lah. Okey. Ini reka bentuk pembangunan. Kalau untuk peringkat mod A ataupun PhD, bolehlah guna reka bentuk pembangunan ini. Nak bangunkan produk bukan setakat bangunkan je, kena ada design ataupun kerangka ataupun panduan apa yang kamu guna. Macam mana step-step nak bangunkan, itu maksudnya. Saya guna model Adi, saya ubah saya jadi model Adi Ikhlas.
Inilah proses-prosesnya daripada peringkat analisis, reka bentuk, pembangunan, penilaian, pelaksanaan, dan akhirnya hasilnya iklan. Ini yang saya gunalah. Kandungan item bagi iklan, ini bahasa adalah yang ini cetak, kemudian boleh tengok fonologi, apa yang dinilai. Inilah contoh-contoh. Tentik bersepadu pengurusan, kumpulan sasaran dah, kaedah pelaksanaan dah, skor. Setiap item tu ada skor dalam bentuk rubrik ataupun skala kadar tadi 0, 1, 2 dan 3. Kemudian jumlah skor dibagikan pada 3 tahap, iaitu belum menguasai, sedang menguasai, telah menguasai. Tempat pelaksanaan ruang dalam taska yang terasi dengan orang lain sebagainya, guna face to face, one by one, antara kanak-kanak dengan penilai. Masa pelaksanaan boleh dalam 10 hingga 15 minit. Tapi kalau kanak-kanak tu tak boleh settle dalam satu sesi, tak apa, boleh berhenti sekejap, sambung ke sesi lain, tak ada masalah. Okey, ini media yang saya gunakan, ada buku cerita, ada simbol tandas untuk cetak persekitaran lah. Kenal simbolkan alat tulis, lembaran aktiviti, itu untuk tulisan awal, dan borang catatan skor, dan buku panduan ni lah. Okey, tata cara prosedur penggunaan. Okey, orang pendidik perlu buat latihan, kadang senyap, menanyakan soalan, bukan idea berdasarkan, ikut saja dia punya flow dia lah. Ada soalan-soalan, nanti saya bagi tunjuk. Inilah kalangan ini baca kemudian lah. Ini contoh macam mana dia buat. Ini guru, ini pendidik, simbol tandas. Cikgu hanya ikut apa soalan dah ada dah, tinggal tanya dengan kanak-kanak je. Tapi berbuat, kalau boleh tu fahamilah dulu soalan tu, ingat, faham. So boleh bagi soalan tu dalam, tak adalah terlalu formal, boleh guna ayat sendiri yang kanak-kanak faham. So ini koindes dia punya kriteria psikometrik dia. Psikometrik maksudnya dia punya kesan dan kebolehpercayaan lah, reliability dia. Semua dah ada. Contoh penggunaan iklan, ini yang saya dah guna lah sebelum ni. Kita tengoklah dia punya instrumen. Ini buku cerita tentang tata rumah. Ni buku cerita daripada Dr. Zainia lah. Daripada buku cerita ni, pada sebelum sampailah semasa dan selepas, ada soalan. Ada setiap soalan dalam setiap page, bukan semuanya lah. Ikut dia punya borang skor nanti. Ada soalan-soalan yang perlu diberikan kepada kanak-kanak secara terbual lah. Ini contoh-contoh. Ini untuk aktiviti tulisan awal. Ini borang catatan skor kanak-kanak, apa semua nama. Ini borang catat, dia punya medium utama ialah buku cerita tadi, dengan yang apa, simbol tandas, aktiviti lembaran kerja. Okey, semua dah sediakan. Ini arahan tinggal ikut je. Sebelum bercerita, ini skor. Duduk sebelah, lepas tu tanya Assalamualaikum, selamat pagi, nama cikgu siapa nama adik, dah makan ke belum. Tapi satu-satulah dia bagi jawapan dan sebagainya. Lepas tu ini kemahiran yang item yang dinilai. Ini dia punya rubrik ataupun skala, tafsiran skala. 0 tak ada respon. Just tick je lah, bulatkan. Ini sebelum bercerita, belum lagi bagi tunjuk buku. Sama. Adik pernah baca buku, boleh beritahu dengan siapa adik baca buku. Contohlah, tidak respon, pernah membaca bersama satu orang, guru dan sebagainya lah. Yang lain-lain ini sebelum. Okey. Jadi kena ketandas tak? Itu timbul tadi. Ini simbol. Adik nak tanda, tunjuk simbol. Apa? Dia memang standard lah, tapi okey. Kalau dia dah bosan, okey, stop lah dulu. Lepas tu boleh sambung. Okey, ini pula tentang, ini buku cerita. Boleh ditunjukkan mana bahagian depan buku, mana bahagian belakang buku, mana pula tajuk buku. Ini konsep cetakan, fungsi buku. Adalah skor dia, markah. Catatan kalau ada apa-apa lah. Okey, semasa bercerita. Ini muka surat pertama. Okey, surat pertama. Adalah soalan-soalannya. Just ikut, boleh ubah soal, tapi maksudnya sama lah. Tak perlu rigid sangat. Adam. Dan sampailah
Ini semasa bercerita, tengok muka surat apa. Sebab tu kena buat latihan awal lah. Dia autentik secara langsung dengan kanak. Lepas tu selepas bercerita, lepas bercerita apa yang Adam buat selepas bangun tidur, mandi pakai menceritakan semula cerita. Sekarang mari kita buat aktiviti melukis. Okey, dia buat lukis. Ini tulisan awal lah. Gambar garisan apa semua, dia melukis apa yang dia suka. Sampailah habis. Okey. Lepas tu ada Microsoft Excel. Dalam ni nanti saya bagi tunjukkan ada Excel. Itu boleh automatic. Pindahkan skor tadi 1.1 isilah. Automatic dia boleh akan kira berapa keseluruhan. Dia automatic juga bila satu tu dia akan boleh kira berapa, apa tahap dia. Min berapa, apa tahap dia, automatic. Menggunakan Excel tadilah dan boleh print. Dan keseluruhan ikut kelas pun boleh. Contoh satu kelas ada berapa orang, keseluruhan berapa. Min keseluruhan berapa untuk kelas tu. So, borang catatan dan sebagainya lah. PDF. Yang Excel tu macam tak ada pula kat sini. Borang catatan skor. Ini borang catatan skor lah. Pindahkan. Ini yang tadi. Okey. Kalau ada apa-apa kekurangan macam Excel sini tak ada, kalau betul-betul nak berminat boleh kontak saya akan bagilah. Nanti saya kena update balik ni. Alright. Itu tentang instrumen pentaksiran kemahiran literasi awal. Ideanya ini macam mana saya nak buat dapat idea ni bukan saya fikir sendiri. Saya banyak membaca. Bacalah baru saya dapat idea. Baca daripada artikel artikel luar. Bukan banyak lah, tapi adalah yang buat seperti ini. Saya nampak ada 2 instrumen kat luar negara. Saya ubah suai, adaptasi dan buat untuk pengajian. Macam tu kena banyak baca lah baru dapat idea, fikir sendiri. Kalau alhamdulillah kalau dapat, kalau tak dapat payahlah. So kena baca. Satu tu dipanggil ELSA, Early Literacy Skill Assessment, ELSA. Dia guna buku cerita juga. Satu lagi dipanggil PELI, Preschool Early Literacy Indicator. PELI. Itulah. Dan insyaAllah untuk yang kajian seterusnya saya nak buat, saya dah dapat geran daripada UPSI, GPU, geran Pendidikan Universiti Berteraskan Pendidikan. Saya nak ubah soal iklan ini dalam bentuk apps, aplikasi. Guna apps tapi tak jalan lagi lah. Tak fokus lagi. InsyaAllah tahun depan ni insyaAllah kan. Doakan semoga dipermudahkan dan dapat memberi manfaat untuk semua, supaya bila apps ni lagi mudah dan sebagainya lah. Tapi saya nak tengok balik item-item dia mana yang sesuai untuk jadikan apps dan sebagainya lah. Alright, itu sahaja saya rasa yang saya nak kongsikan untuk semua. So fikir-fikirkanlah tentang pentaksiran yang sesuai untuk kanak-kanak. Apa yang sesuai. Kita perlu flexibility, tak perlu rigid sangat. Kata pemerhatian saja tak boleh. Saya ada baca untuk pentaksiran, untuk literasi ni kita perlu combine-kan. Lagi banyak instrumen, lagi banyak kaedah, lagi dapat dapatan ataupun penilaian tepat yang sah. Okey, berbanding satu guna instrumen. Kita boleh combine-kan antara formal, tak formal. Yang penting menepati amalan bersesuaian perkembangan kanak-kanak. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah jumpa lagi.